Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ijazah Insyirah binti Muhammad Nasir, KID 22060431, dan rakan saya Nur Izzatul Hazikah binti Muhammad Hairi, KID 22060418, ingin membentangkan dan membincangkan tentang tajuk yang kami pilih, iaitu aplikasi solat fardu. Solat merupakan perkara penting yang menjadi paksi utama keimanan seseorang mukmin yang bertakwa. Ibadah solat juga merupakan rukun Islam yang kedua selepas mengucap 2 kalimah syahadah, di mana kita diwajibkan untuk melakukannya. Selain itu, solat adalah tiang agama yang telah difardukan ke atas semua orang Islam yang mukallaf. Pendidikan solat perlu diterapkan bermula zaman kanak-kanak yang berusia 7 tahun, dan jika tidak melakukan solat, dibolehkan dipukul pada umur 10 tahun. Meninggalkan solat dapat dilambangkan seolah-olah dia merobohkan agamanya sendiri. Kewajipan solat tersebut boleh didapati melalui banyak dalil daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Antara perintah untuk menjaga solat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, peliharalah kamu, kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya. Segala sembahyang fardu, hasil sembahyang wusta, yakni sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Seterusnya, konsep solat. Solat dari segi bahasa ialah doa, manakala solat dari segi istilah ialah perbuatan dan perkataan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam berserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Hukum solat. Hukum solat ialah wajib, yakni fardu ain. Manakala waktu solat mempunyai 5 waktu, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isyak. Antara hikmah solat ialah dapat mengingati manusia sebagai hamba Allah. Yang kedua, dapat mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga ialah santapan rohani. Dan yang keempat, mengingati manusia bahawa Allah sahaja yang memberi pertolongan. Dalil iaitu yang bermaksud, dan laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah SWT. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 110. Maksud syarat wajib solat ialah, yang pertama, perkara tertentu yang mewajibkan seseorang itu solat. Yang kedua, perkara yang menentukan solat seseorang itu sah. Yang ketiga, perkara yang menentukan solat seseorang itu wajib. Dan yang terakhir, perkara yang mewajibkan seseorang itu mengambil wuduk. Antara syarat wajib solat ialah berakal. Jika seseorang terlupa atau jahil untuk melakukan solat, maka wajib ke atasnya mengqadakkan solatnya. Baligh. Para sarjana fiqh Islam bersepakat bahawa baligh merupakan syarat wajib solat. Tidak wajib solat ke atas kanak-kanak yang belum mencapai umur baligh. Islam. Hukum solat adalah wajib kepada semua mukallaf yang beragama Islam, sama ada lelaki atau perempuan. Solat tidak diwajibkan ke atas yang bukan beragama Islam. Syarat sah solat. Syarat sah ialah syarat yang menentukan kesahihan sesuatu sembahyang, atau dengan kata lain, kesahihan sesuatu sembahyang bergantung kepadanya. Antara syarat sah solat ialah yakin masuk waktu solat. Yang kedua, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga,
anggota badan, pakaian dan tempat bersih daripada najis. Yang keempat, menutup aurat dengan sempurna. Dan yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Maksud rukun solat ialah perkara yang wajib dilakukan semasa mengerjakan ibadat solat. Tidak sah solat jika ditinggalkan. Solat mempunyai 13 rukun, iaitu niat, berdiri bagi orang yang mampu, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, rukuk serta tamakninah, iktidal serta tamakninah, sujud serta tamakninah, duduk di antara dua sujud serta tamakninah, duduk tahiyat akhir, membaca tasyahud akhir, selawat ke atas Nabi selepas tasyahud akhir, memberi salam yang pertama dan yang akhir sekali, tertib. Seterusnya ialah perkara yang membatalkan solat. Antara perkara yang membatalkan solat ialah berkata-kata dengan sengaja, makan dan minum, ketawa, terbuka aurat, melakukan perbuatan atau pergerakan yang banyak, terkena najis, berhadas sebelum salam pertama, membelakangkan kiblat, berdehem dan mengubah niat. Pengertian sujud pada syarak ialah dahi orang yang bersolat bersentuhan secara langsung dengan tempat sujudnya. Sujud merupakan salah satu rukun di dalam solat. Tanpa bersujud, maka tidak sah solat. Begitu juga jika tidak dipenuhi syarat-syaratnya, maka ianya tidak dinamakan sebagai sujud. Jenis sujud yang pertama ialah sujud tersebut dilakukan kerana seseorang lupa di dalam solatnya sehingga terjadi kekurangan, kelebihan atau ada keraguan-raguan secara tidak sengaja. Sujud tersebut ada yang disyariatkan untuk dikerjakan sebelum salam atau setelahnya. Sebab sujud sahwi ialah ragu bilangan rakaat, meninggalkan sunat abu'ad, melakukan perbuatan terlarang kerana terlupa, melakukan perbuatan solat bukan pada tempatnya. Yang seterusnya ialah sujud syukur. Sujud syukur disyariatkan untuk dikerjakan ketika mendapatkan kenikmatan yang bersifat tiba-tiba atau ketika dihindarkan dari malapetaka. Sujud ini tidak dianjurkan untuk dikerjakan dengan alasan kenikmatan yang terus-menerus ada. Seterusnya ialah Surah Al-Furqan ayat 60, Surah Al-Nam ayat 25, Surah As-Sajadah ayat 15, Surah Syad ayat 24, Fusilat ayat 37, An-Najm ayat 33, Surah dan yang terakhir ialah Al-Insyiqaq ayat 21 dan juga Al-A'la ayat ke-19. Seterusnya ialah jenis-jenis solat sunat. Antara solat sunat yang kita biasa lakukan ialah solat sunat hari raya Aidilfitri dan Aidiladha. Yang kedua, solat sunat istisqa. Yang ketiga, solat sunat tahajud. Yang keempat, solat sunat gerhana. Yang kelima, solat sunat hajat. Yang keenam, solat sunat taubat. Yang ketujuh, solat sunat tasbih. Dan yang terakhir ialah solat sunat witir.
Hikmah mendirikan solat, menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menguatkan keimanan dan ketakwaan, mendidik diri supaya sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhkan diri daripada perkara keji dan mungkar, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melapangkan fikiran, memberi kesihatan jasmani, kecerdasan, akal dan meningkatkan kualiti rohani. Salat subuh. Usalli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Salat zuhur. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Usalli fardhu asri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang fardu asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Salat maghrib. Usalli fardhu maghribi 3 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Salat isya. Usalli fardhu isya'i 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang fardu isya 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Kesimpulannya, kita dapat mengabdikan diri kepada Allah, tanda cinta dan sayang kepada Allah, dapat menjauhi segala kemungkaran dan juga sebagai rasa tanda syukur dan jauhi sifat sombong daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.